Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, tiba-tiba jadi formal lah pula. Okey, baik. Semula. Jadi untuk hari ini kita akan belajar pewarisan dalam manusia ya. 5.2.1 menerangkan pewarisan dalam manusia dan juga 5.2.2 kamu dapat berkomunikasi tentang mekanisme pewarisan. Okey, boleh nampak slide cikgu? Boleh. Okey. Setiap anak mewarisi ciri-ciri daripada ibu bapanya. Setuju tak setuju? Setuju. Okey, cuba tengok antara diri kita ni. Kita ni ada mewarisi sifat ayah yang mana ataupun sifat ibu yang mana kan? Jadi sebab itu dia kata setiap anak mewarisi ciri-ciri daripada ibu bapanya. Pemindahan ciri-ciri dari ibu bapa kepada anak-anak. Kalau tengok dalam buku teks, muka surat 84. Pemindahan ciri-ciri daripada ibu bapa kepada anak-anak dipanggil apa? Muka surat 84 buku teks. Ada buku teks tak depan tu? Ada. Dipanggil apa? Pewaris. Pewaris? Pewarisan. Perwarisan ya. Okey, jadi pemindahan ciri-ciri daripada ibu bapa kepada anak-anak dipanggil pewarisan. Okey, boleh tak kamu nyatakan kepada cikgu apakah ciri-ciri yang boleh diwarisi oleh seorang anak daripada kedua ibu bapanya? Apa contoh-contoh ciri-ciri? Sebelum cikgu bagi jawapan, cikgu nak tahu ciri-ciri yang kamu tahu, pengalaman sedia ada kamu. Boleh tak kamu nyatakan apa dia? Agak-agaknya lah. Perangai. Perangai. Okey. Perangai. Betul? Mata. Lagi? Muka. Jenis Muka. darah. Jenis darah. Lagi? Warna rambut. Warna lutut. Rambut. Warna rambut. Okey, antaranya adalah jenis rambut. Biasanya kita akan tengok rambut kita lurus ataupun kerinting, kita tengok kita ikut siapa? Adakah mak kita berambut lurus ataupun kita ikut ayah kita yang berambut kerinting? Contoh macam itulah. Yang kedua, warna anak mata. Kalau kahwin dengan Mak Saleh contohlah, Mak Saleh tu mata dia biru. Jadi kebarangkalian anak yang dilahirkan itu juga mewarisi warna mata ayahnya. Yang ketiga adalah kebolehan menggulung lidah. Salin sama-sama dengan cikgu. Kebolehan menggulung lidah. Kamu boleh gulung lidah tak? Tahu tak macam mana cara nak gulung lidah? Muncungkan dulu mulut tu, cuba gulungkan lidah tu. Kalau lidah tu boleh tergulung, maksudnya bolehlah menggulung lidah. Kalau tak boleh gulung, maksudnya tidak boleh menggulung lidah. Tapi tidak semestinya kalau tidak boleh menggulung lidah itu, sesuatu yang pelik pula. Sebab ramai je dalam dunia ni manusia yang tidak boleh menggulung lidah. Okey, nombor 4, jenis kumpulan darah. Ada darah A, ada darah B, ada darah AB, darah C ada? Tak ada. Ada. Okey, yang kelima, jenis cuping telinga. Telinga ni ada dua jenis. Ni kalau muka kan. Yang ni kita panggil cuping telinga bebas. Cuping dia bebas. Ya, kamu boleh keding 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 keding. Okey, satu lagi ni muka. Jenis cuping telinga dia melekap. Cuping dia terus melekap ke muka. Ya. Okey, dan lagi contoh lain, kehadiran lesung pipit. Ada orang ada lesung pipit, ada orang tak ada lesung pipit. Ya. Ini antara ciri-ciri yang boleh diwarisi oleh seorang anak daripada kedua ibu bapanya. Sampai sini boleh? Boleh. Okey, kalau anda kata cikgu laju sangat, tak sempat nak salin nota, jangan susah hati. Nanti nota ni cikgu akan share dalam grup. Ya?
Okey, ciri-ciri ini diturunkan melalui jin. Kamu dah belajar dah. Ya, pengetahuan sedia ada kamu. Kalau kamu tengok minggu lepas video yang cikgu share itu, cikgu ada menerangkan tentang kromosom, jin, DNA kan? Okey. Seterusnya, kromosom homolog. Ini pun kamu dah dengar dah ni minggu lepas. Kromosom homolog. Apa itu homolog? Kromosom homolog ialah pasangan kromosom. Ya. Pasangan kromosom yang mempunyai panjang dan kedudukan jin yang sama. Maksudnya saiz dia sama, lepas tu kedudukan jin dia sama. Okey, nanti kita tengok. Pasangan kromosom ini ataupun apa? Pasangan kromosom juga dikenali sebagai apa? Kromosom homolog. Bila cikgu sebut kromosom homolog, maksudnya erti kata lainnya adalah pasangan kromosom. Ya? Pasangan kromosom ini terdiri daripada satu kromosom ibu dan satu kromosom bapa. Okey, inilah dia. Inilah kita panggil kromosom homolog. Ini kromosom homolog. Maksudnya pasangan kromosom yang terdiri daripada kromosom ibu dan juga kromosom bapa. Sampai sini boleh faham? Boleh. Kalau boleh Boleh. faham, cuba bagi tangan. Macam mana tangan? Okey. Bagi tangan. Ada tak simbol tangan kat situ? Ya, cikgu dah nampak lagi. Siapa yang faham? Bagi simbol tangan. Okey. Okey, lepas itu kamu kena tahu terms lain selain daripada kromosom homolog, kamu kena tahu alel. Alel. Apa itu alel? Okey. Apa tadi? Yang mempunyai panjang dan kedudukan jin yang sama. Okey, panjang dah sama dah kromosom ni. Nampak panjang dia dah sama. Kedudukan jin dia juga sama. Tengok ni. Warna mata sama. Ibu dengan bapa, kedudukan warna mata dia sama. Jenis darah, kedudukan jin, ibu dan bapa pun sama. Warna rambut sama. Jenis rambut sama. Jadi ini kita panggil dia sebagai pasangan jin. Ya, pasangan jin. Maknanya ada jin ayah, ada jin ibu. Ini pasangan jin yang berada pada kedudukan yang sama. Kita panggil alel. Ini alel lah ni, alel. Alel. Ada berapa alel kat situ? Kalau malu boleh tarik. Boleh tarik. Ada berapa alel kat situ? Cuba tengok dalam gambar ni. Ada berapa alel kat situ? Ada berapa pasangan jin kat situ? Oi. 4. 4. Kan? Ada 4 alel kat situ. Ada 4 pasangan jin kat situ. Ya, warna mata, jenis darah, warna rambut, jenis rambut. Itu maksud alel. Alel adalah pasangan jin yang duduk pada kedudukan yang sama. Sampai sini boleh? Boleh. Boleh kenal kromosom homolog? Boleh kenal apa itu alel? Okay. Boleh. Okey. Alel boleh hadir dalam bentuk dominan dan resesif. Ni. Alel ni. Boleh hadir dalam bentuk dominan dan resesif, ya. Okey. Apa itu alel dominan? Alel dominan akan mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan alel resesif. Nanti cikgu tunjuk contoh. Okey. Ciri resesif pula hanya akan dipamerkan apabila kedua-dua alel adalah resesif. Benda lah ni. Okey, dalam segmen ni mungkin tak berapa jelas tapi cikgu cuba tunjuk contoh supaya kamu jelas. Okey, dah salin dah ya ni? Dah. Okey. Dah.
Ni contoh. Okey. Contoh kamu ada T besar, T kecil. Okey. Kamu ada T besar, T kecil. Okey. T besar mewakili tinggi. Manakala T kecil mewakili rendah. Ataupun cikgu boleh kata T besar ni dominant. T kecil ni adalah recessive. Okey, tengok dulu. Alel dominant boleh ditulis sebagai, okey, bila kata alel, okey, dengar baik-baik ya. Bila kata alel, dia mesti pasangan. Pasangan jin. Sekarang ni baru jin. Ni baru jin. Dia belum berpasang lagi. Apa maksud pasang? Pasangan ni apa maksud dia? Dua. Dua kan? Jadi alel dominan kena ada dua lah pasangan jin. Macam mana kita nak tahu tu alel dominan? Bila dia ada huruf besar. Sama ada T besar ataupun kita boleh tulis dia sebagai T besar, T kecil. Bila kata alel, dia mesti ada dua pasangan jin. Cikgu tak boleh tulis T besar saja ataupun T kecil saja tak boleh. Sebab cikgu kena gabung. Cikgu akan gabung dua ni untuk membentuk alel. Jadi macam mana cikgu nak membentuk alel dominan? Cikgu akan pasangkan dia T besar dengan T besar ataupun T kecil, T besar dengan T kecil. As long as ada huruf besar, maka ia adalah alel dominan. Okey. Jelas ke tak? Kalau tak jelas kita cuba tengok alel resesif pula. Okey, kita tengok, kita ada dua juga. Sama ni cikgu akan menggunakan T besar, T kecil juga. Bila kata alel resesif, dia mesti cikgu akan gabungkan dia menjadi dua pasangan jin. Okey. Jangan ada huruf besar. So, maksudnya agak-agak kamulah apa jawapan yang cikgu nak tulis kat sini. Jangan ada huruf besar. So, jawapan dia akan jadi apa? T kecil dengan T kecil. Pandai. T kecil dengan T kecil. Dan bila kata alel, alel ni adalah pasangan jin. Okey. Cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh lain. Kita ada contoh lah ya. Contoh. R bunga merah. R kecil bunga putih. Satu red, satu putih. Satu bahasa Inggeris, satu bahasa Melayu. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu berikan cikgu alel dominan. Cuba senaraikan alel dominan daripada jin ini. Cepat. Kamu kena faham konsepnya dominan mesti ada huruf besar. So, apa jawapan dia? R besar ataupun R kecil. R besar, R kecil. Pandai. Faham tak? Faham tak maksudnya begitu? So, kalau alel resesif? R kecil. Ya. R kecil. Ya, betul. Alel resesif mesti dua-dua huruf kecil. Alel dominan mesti huruf besar. Tak kisahlah dua-dua huruf besar ataupun salah satu huruf besar. Okay, very good. Okay, ini cikgu tunjuk contoh lah. Contoh macam mana kita nak pasang-pasangkan jin tu. Yang ini kamu kena tahu, kamu kena ingat apakah contoh-contoh trait dominan dan apakah contoh-contoh trait resesif. Trait ni maksudnya ciri. Ya, trait ni maksudnya ciri. Okey, trait dominan yang pertama adalah tinggi. Ingat. Tinggi dominan. Resesif, tinggi lawannya. Tinggi lawannya. Rendah. Rendah. Okey. Rambut hitam adalah dominan. Resesifnya adalah rambut perang. Okey. Ini kena ingat. Ingat tu maknanya kena hafal lah. Okey. Trait dominan lagi cuping telinga bebas. So resesif lawannya cuping telinga melekap. Bukan melekat. Melekap. Ada ke telinga orang tak melekat?
Melekat. Okey. Yang keempat, trait dominan ada lesung pipit. Bukan lesung batu ya. Dan trait resesif tiada lesung pipit. Okey, dan yang kelima apa lagi? Boleh menggulung lidah. Dan kalau trait resesif lawannya? Anak-anak 4A. Tidak boleh menggulung lidah. Yes, tidak boleh menggulung lidah. Pemalu belaka Pak A ni. Aduh, lepas ni cikgu pun kena jadi pemalu lah. Okey, ada 5. Boleh ingat Tidak tak boleh 5? menggulungkan lidah. Tidak boleh menggulungkan lidah. Okey, ada 5. Boleh tak agak-agaknya ingat 5? Kalau tak boleh ingat 5, at least 3 boleh tak? Boleh. Boleh Cikgu suka kamu ingat semua. Tapi kalau tak dapat, dapatlah 3 pun jadilah. Okey, contoh Cikgu Syida. Boleh menggulung lidah? Yes. Cikgu boleh gulung lidah. Boleh. So, maka cikgu mempunyai trait dominan. Cikgu Boleh. mempunyai. Apa yang boleh? Ni Cikgu Syida lah. Okey. Jadi, cikgu, mana tadi? Cikgu boleh menggulung lidah, maka cikgu ada trait dominan untuk kebolehan menggulung lidah cikgu lah. Okey. Rambut cikgu berwarna hitam. Jadi kalau hitam, cikgu berada di trait mana? Rambut cikgu berada di trait yang mana? Dominan ke resesif? Dominan. Dominan. Macam tu. Okey, cuping telinga cikgu bebas. So, telinga cikgu ni, ciri dia berada di trait yang mana? Dominan ke resesif? Dominan. Dah jawapan ada kat sini tau. Okey, ketinggian cikgu rendah je orangnya. So, bila rendah, cikgu ketinggian cikgu berada pada trait resesif. Cikgu tak ada lesung pipit, maka yang tak ada lesung pipit ni cikgu berada di trait resesif. Maksudnya, cikgu ni boleh ada trait dominan resesif dan boleh ada boleh ada trait dominan dan boleh ada trait resesif. Setiap orang berbeza-beza. Boleh faham tak apa yang cikgu nak sampaikan ni? Boleh. Boleh. Tak semestinya semua cikgu ada. Semua dominan. Pada diri cikgu ni semua dominan. Tinggi, rambut hitam, cuping telinga bebas, ada lesung pipit, boleh menggulung lidah. Tidak semestinya. Okey. Jadi cuba senaraikan trait pada diri kamu. Okey, cikgu nak minta siapa ni seorang? Lelaki dulu. Lelaki. Starboy, siapa Starboy? Hanya dia sahaja yang tahu Starboy. Haris. Okey, Haris. Adakah anda boleh menggulung lidah? Tak. Tak. Betul ke tak? Tak boleh. Tak boleh Tak. Jadi kawan-kawan nanti bantu. Cikgu ambil detail dia dulu. Rambut berwarna? Hitam. Okey. Cuping telinga bebas ke melekat? Bebas. Ketinggian? Rendah. Ada lesung pipit? Tak ada. Tak ada. Okey, Meh, kawan-kawan bantu cikgu. Boleh menggulung lidah. Tidak. So, Haris berada di trait yang mana? Resesif. Okey. Rambut berwarna hitam? Dominan. Dominan. Okey. Cuping telinga bebas? Dominan. Ketinggian? Rendah? Resesif. Ada lesung pipit? Resesif. Tidak. So, resesif. Ini ciri-ciri trait yang ada pada Haris. Okey. Yang perempuan pula. Siapa cikgu? Kamu. Cepat. Siapa tadi tu? Siapa cikgu? Dia. Siapa? Jiha. Dia. Okey, boleh menggulung lidah? Ya. Ya. Okey, rambut berwarna? Tak.
tak ada warna uban ke apa? Ha? Tak ada. Rambut kau warna apa? Hitam. Hitam. Okey, cuping telinga? Ya. Biasa. Bebas. Bebas ke Yang bebas. melekap? Ni. Ini bebas. Ini melekap. Sambung tu ke bawah. Bebas. Kot. Bebas. Ada pula kot. Okey, ketinggian? Tinggi. Ada lesung pipit? Ada. Okey. Bantu cikgu kawan-kawan. Boleh menggulung lidah ya. So, Dominan. rambut hitam. Dominan. Cuping telinga bebas. Dominan. Okey, dominant. Tinggi. Dominan. Lesung pipit. Dominan. Dia semua dominan. Ambil belakang kau, dominan je. Okey, boleh faham tak konsep yang cikgu nak terangkan ni? Apa yang cikgu nak terangkan ni? Okey, maksudnya trait tu maksudnya ciri. Ciri yang ada pada kita ni sama ada dominan ataupun recessive. Jadi kamu kena tahu ciri-ciri dominan tu apa. Ada 5 lah yang cikgu terangkan dalam ni. Okey, recessive pun ada 5. Dominan kita biasa tulis dengan huruf besar. T besar, T kecil ataupun T besar, T besar. Tapi kalau recessive, kita kena tulis dengan huruf kecil. R kecil ke, S kecil ke. Tengok atas contoh soalan bagi. Okey, sikit lagi. Cikgu nak ajar mekanisme pewarisan. Okey, yang ni kena fokus. Sebab yang ini dia senang je sebenarnya. Tapi kalau kamu tak fokus, jadi susah. Okey, baik. Kita ada contoh yang pertama iaitu T besar, T besar, T besar, T kecil. Jadi cikgu akan susun T besar, darab, T besar, T kecil. Okey, sampai sini boleh? Boleh. Cikgu susun je kot. Okey, lepas tu cikgu pecahkan dia menjadi T besar, T kecil. Sampai sini boleh? Boleh. Bagus. Okey, jadi langkah pecah ni nama dia adalah meiosis. Apa nama dia? Meiosis. Yang ni kamu dah belajar dah minggu lepas. Kalau tak ingat, tengok balik video. Okey, lepas itu cikgu nak nomborkan dia. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4. Okey, sampai sini boleh cikgu nomborkan dia? Boleh tak? Boleh. Cikgu tak akan pernah jemu nak tanya korang boleh tak boleh. Okey, lepas tu cikgu nak buat titik. Lepas itu di bawah titik, cikgu akan buat formula. 1, 3, 1, 4. Ni formula ni kamu kena hafal lah ni. 2, 3, 2, 4. Senang je nak hafal. 1, 3, 1, 4. 2, 3, 2, 4. Senang je nak hafal. Baik, sampai sini boleh? Boleh. Okey, lepas tu apa yang kita perlu buat cikgu? Kita akan sambungkan jin kita. Ni mana jin? Inilah T besar, T kecil ni. Ni semua jin kita ni. Kita nak pasangkan dia supaya dia membentuk alel. Okey, 1 dan 3. Tengok formula ni. 1 dan 3. So, apakah pasangan jin yang akan terbentuk di situ? Cepatlah. Dominan. Bukan nak huruf. T besar. Okey, T besar. Sampai sini boleh? Boleh faham tak ni? Boleh. Okey, lepas tu titik yang kedua formula dia 1, 4. So cikgu akan ambil nombor 1 dan cikgu akan ambil nombor 4. Okey, apakah alel yang terbentuk? T besar, T kecil. T besar, T kecil. Ataupun kita panggil apa ya? Pasangan jin yang terbentuk. Genotip nama dia. Ataupun satu nama lain lagi, genotip yang terbentuk. Okey, 2, 3.
Cikgu akan sambung 2 dan 3. Jadi apa? T besar. T besar. Ya, dan akhir sekali cikgu akan sambung 2 dan 4. Jadi apa? T besar, T kecil. Okey, sampai sini boleh tak? Senang ke susah? Senang. Kamu kena ingat step-step cikgu tadi. Kena nombor, kena pecahkan, kena nomborkan, buat titik, letak formula. Lepas tu baru kamu pasang-pasangkan dia. Okey, lagi apa lagi nak kena ingat? Yang ni, okey, bila pasang-pasangkan jin tu, nama proses dia adalah persenyawaan. Jadi proses di sini nama dia meiosis. Proses di sini nama dia persenyawaan. Okey, boleh tak boleh? Boleh. Okey, sekarang ni tolong bagi tahu cikgu. T besar. Apakah ciri dia? Ciri dia tinggi ke rendah? T besar. Ada dua huruf T besar. Tinggi. Okey. T besar, T kecil. Rendah. T besar, T kecil. T kecil tu kaloh. Tinggi. Okey, tak apa. Cikgu nak khabar macam ni. Bila ada satu T kecil, T besar dengan T kecil, automatik T kecil tu kalah. Kalah terus. Hilang terus ciri dia. Itu tadi maksudnya kat sini tadi. Yang statement ni tadi. Alel dominan bukan dominal. Alel dominan akan mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutup. Terus tutup. Kalah terus alel resesif ni tadi. Boleh faham tak? Kalah terus resesif. Tak nampak langsung ciri dah kat situ. Tak nampak langsung dah T kecil. Okey. Yang ni? T besar. Tinggi ke rendah? Tinggi. Okey. T besar, T kecil? Tinggi. So, ini semua ciri apa ni? Dominan ke resesif? Dominan. Ada berapa anak tinggi kat situ? Sekarang ni yang cikgu bulat-bulat ni anak semuanya. Sel anak. Ada berapa anak yang tinggi di situ? 4. Okey. 4 anak tinggi. Kalau soalan minta peratus, berapa peratus anak yang tinggi? Contohlah kalau soalan minta peratus. Berapa peratus anak yang tinggi? Dah kalau semua tinggi, berapa peratus? 100. 100%. Okey. Okey, kita cuba contoh yang kedua. Semoga lepas ni kamu akan lebih jelas. Okey, perkara pertama nak buat apa? Cikgu susun dulu kan? R besar, R kecil kali R kecil. Okey, lepas tu cikgu nak buat apa? Gatal pula hidung ni. Lepas tu cikgu nak buat apa? Kata kamu cepat lo. Lepas tu nak buat apa ni? Bagi 2. Okey. Jadi apa? Yang ni R besar, R kecil akan jadi apa? Pecah kepada R besar, R kecil. R kecil akan jadi? R kecil. Okey. Apa nama proses ni? Meiosis. Pandai. Okey. Lepas tu nak buat apa? Cikgu akan nak suruh cikgu buat apa ni? Tulis nombor. Tulis nombor. 1, 2, 3, 4. Lepas tulis nombor nak buat apa? Tulis formula. Sebelum tulis formula kita buat titik dulu kan? Okey, lepas tu baru formula. Okey, bagi tahu cikgu formula apa nak tulis kat titik pertama? 1, 3. Ya, lagi? 1, 4. Habiskanlah terus Dila. Lepas tu? 2, 3. 2, 4. Gitu. Tu Dila ke Jannah tu? Suara yang lebih kurang je. Okey. Lepas tu nak buat apa? Kita senyawakan dia.
Kita pasangkan dia 1 dan 3. Jadi R besar, R kecil. Lepas tu 1 dan 4. Jadi apa? Cepatlah. Komunikasi dua hala cepat. Jadi apa? 1, 4 tu jadi apa? R besar, R R kecil. besar, R kecil. Okey. Lepas tu 2, 3. Jadi apa? R kecil, R R kecil. kecil. Okey. Okey, lepas tu 2, 4. Jadi apa? R R kecil. kecil, R kecil. Okey, pandai. Jangan takut. Betul lah tu. Okey, sekarang ni kita dah menghasilkan genotip ataupun kita dah menghasilkan 4 sel anak kat situ. Okey, mari kita kenal pasti. R besar, R kecil. So, ini anak bunga merah ke bunga putih? Bunga merah. Bunga merah sebab apa? Sebab R besar. Oh, yang ni T ya? Salah. Yang ni bukan T, yang ni R. R kecil. Ya. R kecil. Tolong betulkan dalam modul tu. Ni R kecil ya. Okay, so R besar, R kecil kalah. So, dia akan jadi bunga merah. Yang ini pun akan jadi bunga merah. Okay, R kecil. Tak ada R besar pun kat situ kan? So, barulah dia boleh mengepok sikit. Barulah dia boleh nampak ciri-ciri dia kat situ. So, R kecil ni apa? Bunga apa? Bunga putih. Bunga putih. Jadi samalah yang ni pun bunga putih. Okay. Kembas pasang kan ni cikgu? Maksudnya ada 2 pasang lah kat dua situ pasang. kan? Dalam empat anak ni. 4 anak ni ada 2 merah dan 2 putih. Okey, cikgu nak tanya. Berapakah bilangan anak bunga berwarna merah? 2. Anak bunga yang berwarna putih? 2. Kalau cikgu tanya nisbah, boleh tak jawab? Nisbah bunga merah kepada bunga putih. Nisbah, berapakah nisbah bunga merah kepada bunga putih? Siapa boleh bagi jawapan? Okey, pandai. 2 nisbah 2. Sebab merah 2. Nisbah putih 2. Boleh kecilkan lagi tak nombor ni? Boleh. Berapa? Dia akan jadi berapa? 1 1 nisbah 1. Okey, boleh faham tak? Kalau soalan minta tentang nisbah, boleh jawab tak agak-agaknya? Boleh. Okey, bagus. Okey, satu lagi kalau soalan tanya macam ni. Berapakah peratus anak berbunga putih? Berapakah peratus anak berbunga putih? Cikgu dah dengar dah jawapan tadi. 50. 50%. Nampak tak permainan dia kat situ? Macam mana pattern soalan tu dia tanya. So, anak berbunga putih 50%. Anak bunga merah juga 50%. Okey. Jadi hari ni itu je yang kita belajar. Susah ke senang? Senang. Senang. Okey, cikgu recall semula sebelum kita tamatkan Google Meet ni. Okey, ingat. Ciri-ciri anak ni dia warisi daripada siapa? Dia warisi daripada ibu bapa dia. Ya, melalui apa? Melalui pemindahan ciri yang kita panggil pewarisan. Inilah beberapa ciri ni. Ciri-ciri yang kita dapat daripada parent kita. Okay, ciri-ciri ini diturunkan melalui jin. Okey, kromosom homolog. Kena faham konsep dia. Kromosom homolog ni 2 pasangan jin. 2 pasangan jin. Ni kromosom. 2 pasangan jin pula. Silap. Macam mana tadi? Kromosom homolog tu adalah 2 pasang kromosom. Okay. Ni kromosom pertama, ni kromosom kedua. Bila kata kromosom homolog, 2 pasangan kromosom yang mempunyai panjang yang sama dan kedudukan jin yang sama. Okay. Ni dia. Ya. Kena tahu alel. Alel adalah pasangan jin yang berada pada kedudukan yang sama. Alel ada 2 jenis, dominan dan resesif. Yang ni pun cikgu rasa kamu dah hasil pemerhatian cikgu tadi, cikgu nampak kamu dah boleh mengingat yang mana ciri-ciri dominan dan yang mana ciri-ciri resesif. Okey, sebelum cikgu menamatkan talian Google Meet,
Cikgu akan kira ini sebagai kehadiran. Dan satu lagi kehadiran, senang cerita macam ni lah. Cikgu nak latihan itu sebagai kehadiran. Yang hadir pada hari ini adalah bonus untuk kamu sebab bila kamu hadir dalam talian Google Meet cikgu ni, kamu akan lebih faham. Kalau sekadar dapat je nota yang cikgu bagi ni, mungkin kamu tak faham penerangan. Okey. Yang satu lagi, video ni cikgu akan kongsikan kepada kamu. Yang tak hadir Google Meet boleh tengok video. Cuma dia lambat tahulah macam kamu tahu secara live. Maksudnya ilmu ni kamu tahu secara live. Kawan-kawan kamu tu kena tengok video dulu baru boleh jawab latihan. Lepas ni cikgu akan bagi latihan dan latihan itu cikgu kira sebagai kehadiran. Faham ke cikgu cakap ni ke berbelit-belit? Faham ke tidak? Faham. Faham. Ke lapar ni belaka ni tak makan lagi apa? Okey, aduh. Okey, untuk pengetahuan semua, anak-anak 4A saya ni dia pemalu sangat. Pemalu orangnya ya. Lepas ni cikgu pun kena jadi pemalu jugalah ya. Cikgu akan belajar daripada kamu. Okey anak-anak, malu. Macam tu boleh? Okey, gini. Apa yang nak cakap? Okey. Jadi selepas ini cikgu akan bagi link latihan. Jawablah latihan itu. Faham. Lambat sampai lah. Jadi cikgu akan tunggu sehingga jam 5 petang. 5 petang. Soalan tak susah pun. Siapa yang faham apa yang cikgu ajar ni, dia klik. Terus dapat jawapan betul belaka Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih semua anak-anak cikgu. InsyaAllah esok juga cikgu akan buat perkara yang sama. Cikgu akan buat Google Meet. Sebab cikgu rasa melalui penerangan dalam Google Meet kita ada komunikasi dua hala, kamu lebih faham. Tapi pun siapa-siapa yang tak dapat nak sertai Google Meet jangan susah hati sebab cikgu akan share rakaman rekod ni dalam YouTube Okey, itu sahaja anak-anak cikgu Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama.